Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana kita ada sedikit perubahan jadual disebabkan semalam saya ada program bersama dengan PMX kita di Perlis. Jadi kita tak dapat dah berkuliah semalam. Jadi kita tangguhkan pada petang ini. Alhamdulillah rezeki kita dapat berhimpun pada petang ni untuk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita nak masuk pada bab yang ke-123. Siapa ada kitab boleh tengok bab 123, bab al-afu was-safhu 'anil nas. Bab pada membicarakan berkenaan dengan al-afu. Al-afu ialah kemaafan, was-safhu 'anil nas, dan berpaling daripada manusia. Apa yang dimaksudkan dengan al-afu dan juga as-safhu, insya-Allah kita akan cuba huraikan bila kita membaca hadis yang berkaitan dalam bab ini. Hadis nombor 243. Qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab qala haddatsana Khalid ibnu al-Harith qala haddatsana Syu'bah an Hisham ibni Zaid an Anas anna Yahudiyatan أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sanad hadis ini ialah sanad yang sahih kerana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan hadis yang sama dalam sahih Al-Bukhari. Maksudnya sanad hadis ni memang sahih lah. Okey. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab. Imam Bukhari kata, Abdullah bin Abdul Wahhab telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Khalid bin Al-Haris telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Syu'bah telah menyampaikan kepada kami daripada Hisham bin Zaid, daripada Anas, sesungguhnya seorang Yahudi perempuan. Sesungguhnya seorang Yahudi perempuan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kambing yang telah diracun. Fa'akala minha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daripada daging tersebut. Faji'a biha, lalu
dibawakan perempuan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila alla naqtuluha, maka para sahabat ada yang bertanya. Di kalangan sahabat ni ada yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala naqtuluha?" Kenapa tidak kita membunuhnya wahai Rasulullah? Faqala la. Nabi kata jangan. Qala, kata Anas, fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku masih lagi mengetahui, aku masih lagi mengetahui kesan racun tersebut di pangkal tekak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita cuba untuk huraikan hadis ni insya-Allah. Apabila Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ni, pertama dia diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sampai ke Madinah. Jadi banyaklah kisah-kisah berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah peribadi, cara makan Nabi, cara minum Nabi, banyak diketahui oleh Anas ni kerana memang Anas ni duduk dengan Nabi SAW menjadi pembantu Nabi. Jadi Anas bercerita, dia kata pada satu ketika ada seorang perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi kat sini tak disebutkan namanya, tetapi kalau kita semak dalam kitab-kitab sirah, disebutkan namanya Zainab bintul Harith. Zainab ni dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang Yahudi yang tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang kepada agama asalnya. Bawa kepada Nabi daging kambing yang dia sembelih. Lalu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu bahawasanya ini adalah hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian riwayat disebut dia memang tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila makan kambing, Nabi suka makan di bahagian betis. Lalu diperbanyakkan racun di bahagian betis. Jadi kat sini kita dapat ambil satu faedah. Yang pertama, orang Yahudi sememangnya ada di kawasan Khaybar pada ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Mungkin dulu ada yang tanya, macam mana orang Yahudi boleh ada dekat Madinah? Sedangkan pada zaman sebelum tu orang Yahudi ni bertebaran di Baitul Maqdis. Jawapannya adalah ketika mana orang sebahagian daripada orang Yahudi membaca kitab mereka, membaca Taurat, sememangnya telah disebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab mereka, sangat-sangat terperinci sifat Nabi itu. Bagaimana keadaan dia, di mana tempat dia akan keluar, disebut. Lokasi itu seolah-olah macam telah diperincikan. Lalu orang Yahudi ni pun carilah. Cari demi cari. Lama-lama mereka dapatlah. Mereka dapat kawasan yang berhampiran dengan Madinah. Lalu mereka duduk di sana kerana mereka menunggu Nabi akhir zaman yang diceritakan dalam kitab mereka akan keluar. Sebab tu kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, ada satu riwayat Heraklius apabila menerima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Heraklius ni? Heraklius ni adalah pembesar Rom Timur yang beragama Kristian, yang juga membaca kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Dia bacalah Taurat, dia bacalah Injil sebelum penurunan Al-Quran. Jadi bila dia baca, dia terima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajak dia masuk Islam. Sebelum dia nak baca surat Nabi ni, dia buat dulu background checking. Dia tanya kalau ada orang yang nasabnya hampir dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang yang duduk dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Jadi pada ketika itu Abu Sufyan bersama dengan rombongan orang-orang Quraisy sedang berada di Syam. Lalu diarahkan oleh Heraklius untuk Abu Sufyan dan juga rakan-rakannya ini menghadap. Menghadap Heraklius kerana Heraklius nak tanya soalan. Abu Sufyan pada ketika ini belum Islam lagi. Abu Sufyan masih memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Heraklius bawa Abu Sufyan dan rombongan Abu Sufyan, rombongan Quraisy datang masuk ke dalam istananya, lalu ditanya soalan. Tapi Heraklius ni pandai lah. Dia tak nak Abu Sufyan ni berbohong sebab dia tahu mungkin Abu Sufyan ni tak okey dengan Nabi SAW. Jadi dia pun minta Abu Sufyan untuk duduk di barisan hadapan seorang diri, menghadap dia, yakni menghadap Heraklius, dan dia arahkan pengikut yang bersama dengan Abu Sufyan, rombongan-rombongan tu berada di belakang Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan tidak nampak orang belakang dia, orang belakang dia nampak Abu Sufyan. Jadi dia kata, Heraklius tanya kepada Abu Sufyan menggunakan juru bahasa. Dia kata, aku akan tanya dia ni beberapa soalan. Jadi kalau dia tipu, tolong bagi tahu aku. Tolong bagi isyarat. Tak payah bagi cakap dengan suara pun tak apa. Just bagi isyarat je. Dan Abu Sufyan tak tahu siapa yang akan bagi isyarat. Ya, jadi Abu Sufyan kata, aku takut nak tipu, takut nanti dia orang angkat tangan lah, kan? Pada ketika itu, Abu Sufyan ditanya soalan oleh Heraklius. Soalan satu ditanya, dia jawab. Soalan dua ditanya, dia jawab. Soalan tiga dijawab. Dan beberapa soalan lagi dijawab. Setiap jawapan Abu Sufyan yang diberikan oleh Abu Sufyan kepada Heraklius telah membuktikan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebenar-benarnya Nabi akhir zaman menurut penilaian Heraklius. Dan Heraklius mengatakan bahawasanya apa? Dia kata, fa inni alimtu annahu kharijun walakinni lam akun adhun annahu minkum. Sesungguhnya aku tahu Nabi akhir zaman ni akan muncul, tetapi sekali-kali aku tidak menyangka dia akan datang dan dia akan keluar daripada golongan kamu, yakni daripada Arab. Kerana kebanyakan ahli kitab masih menyangka Nabi akhir zaman ni daripada Bani Israel. So clear. Orang-orang ahli kitab sememangnya tahu ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu orang Yahudi berada di Madinah, dan sebab itu ketika mana ditanya kepada Adi bin Hatim sahabat Nabi SAW, dan dia berasal daripada agama ahli kitab yang convert kepada Islam, ditanya kepada dia, adakah betul ahli kitab ni kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata kenal. Memang kenal. Bahkan lebih kenal berbanding kami kenal anak kami. Sebab apa? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab kepadanya akan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka. Maksudnya kalau anak kita dah lahir baru kita tahu, kita confirm laki ke perempuan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya, cirinya, jantinanya telah diketahui oleh ahli kitab sebelum daripada kelahiran dia lagi. Ribuan tahun, ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, telah pun diceritakan sifatnya secara terperinci di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maka perempuan Yahudi ni, dia dengarlah Nabi Muhammad SAW ni adalah Nabi akhir zaman, dan dia nak hadiahkan kambing. Dia nak test, betul ke Nabi akhir zaman ni Nabi? Kan? Betul ke Nabi akhir zaman ni Nabi? Ke dia poser saja? Penipu je. Dia nak tahu yang tu lah. Maka dia pun bagi kambing. Kambing ahli kitab ni boleh makan ke? Boleh makan. Yang ni yang jadi polemik baru ni, kan? Saya kena hentam teruk ni. Kan? Seolah-olah macam, buat salah besar sangat ni.
Tapi kalau tengok dalam riwayat ni, memang orang Yahudi tu bagi kat Nabi daging. Maksudnya boleh makan lah. Kan? Cuma yang jadi isunya, adakah orang-orang Yahudi dan Nasrani pada hari ini yang bukan berketurunan Bani Israel, adakah mereka ini juga digelar sebagai ahli kitab ataupun tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah meletakkan syarat mesti daripada keturunan Bani Israel. Tetapi majoriti ulama tidak meletakkan syarat. Bahkan Al-Imam Tabari rahimahullah mengatakan bahawasanya pandangan Imam Syafi'i itu tak tepat. Oh, jadi hebohlah sikit. Seolah-olah macam saya ni menghina Imam Syafi'i. Hasya lillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan saya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat saya dalam bab ini bukan untuk menghina Imam Syafi'i, tetapi hanya menyatakan perbahasan akademik. Tak ada masalah. Isu tu pun dah ada, tapi nak bagi tahulah kepada orang Malaysia. Apabila dalam perbincangan akademik, benda yang kita tak pernah dengar tak semestinya tak ada. Sembelihan ahli kitab daripada kalangan Nasrani dan juga Yahudi ini telah pun dibincangkan di peringkat dunia. Bahkan sebahagian negara Arab memang import pun ayam daripada Brazil. Kan? Kadang-kadang kita makan tu, dekat Arab Saudi tu kita tengoklah ayam tu dia beli mana mana. Kadang-kadang ada yang daripada Brazil. Mengambil kira sembelihan ahli kitab lah sebahagiannya. Ya? Tapi tak apalah. Saya bukan nak bahas bab tu. Cuma Nabi SAW makanlah kambing ni. Sebab Nabi SAW suka kalau makan kambing ni, Nabi suka makan bahagian betis. Kan? Nabi suka makan bahagian betis. Kan? Apa orang sini kata? Lamb shank. Sekarang ni tengah heboh pasal lamb shank kan? Jadi lamb shank lah. Maka, dia banyakkan racun di bahagian tu. Dia racunlah kambing tu. Tapi kat bahagian betis tu dia banyakkan lagi. Disebut dalam kitab-kitab sirah. Kenapa dia letakkan? Dia letakkan tu sebab dia nak tahu Nabi ni betul-betul Nabi ke tidak. Kalau dia betul-betul Nabi, maka dia akan selamat. Dia akan terima wahyu yang mengatakan kambing ni beracun. Jadi Nabi SAW pun makan. Kan? Bila makan, datang wahyu kepada Nabi SAW. Bahkan sebahagian riwayat menyebutkan daging tu yang bercakap yang dia tu ada racun. Nabi makan. Sempatlah jamah. Ada sebahagian sahabat jamah. Antara yang jamah Bishr bin Al-Bara. Menjamah daging tu. Lalu Nabi SAW berhenti makan. Sahabat pakat semua berhenti. Jadi bila dia racun, diketahui benda tu beracun, dibawa berjumpa Nabi SAW, barulah Nabi tanya, kenapa kau racun? Dia jawablah soalan, jawapan tu. Dia kata, kalau engkau betul-betul Rasulullah, pasti akan datang wahyu mengatakan, daging ini beracun. Akhirnya betul lah. Cuma, para sahabat bertanya Nabi SAW, boleh tak nak bunuh dia ni? Sebab dia telah racun Nabi SAW. Dia telah sakiti Nabi SAW. Maka Nabi kata, tak perlu. Tengok, pemaafnya Nabi SAW. Nabi maafkan dia. Nabi tak apa-apakan dia. Ya. Tapi sebahagian kitab sirah kata, Nabi ambil tindakan kat dia. Okey. Kat sini ada sedikit perbahasan. Memang ada riwayat yang menyebutkan bahawasanya Nabi SAW memang ambil tindakan kat dia. Tapi setelah sahabat Nabi yang bernama Bishr bin Al-Bara terbunuh. Kerana sahabat Nabi yang bernama Bishr ni, bila dia makan kambing tu, sebab dia bukan Nabi, dia orang biasa. Bila dia makan, dia tak ada perlindungan. Dia mati. Dia meninggal dunia disebabkan racun tu. Jadi bila dia meninggal dunia disebabkan racun tu, maka Nabi SAW terpaksa ambil tindakan qisas. Kena qisas lah sebab nyawa dengan nyawa. Dah mati orang kan? Kalau tak mati, Nabi boleh maafkan. Tapi ni sebab mati. Maka diambil tindakan, dibunuhlah Yahudi ni. Apa kata Anas? Famaziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah SAW. Sentiasa aku mengetahui racun ni di pangkal tekak Nabi. Cuma para ulama ada dua tafsiran lah.
Tafsiran yang pertama, pangkal tekak Nabi itu maksudnya Nabi SAW berasa sakit disebabkan makan benda tu dan sentiasa sakit tu berulang. Bahkan di dalam riwayat hadis ada menyebutkan ketika Nabi SAW nak wafat, Nabi kata apa? La az la azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltuhu bi Khaybar. Aku sentiasa masih lagi merasa kesakitan makanan yang aku makan di Khaybar. Dan pada ketika ini Nabi kata, inqata'a abhari, dia telah memutuskan uratku min dzalika sum, disebabkan racun tu. Sebab itu ada riwayat daripada orang kata apa? Ada riwayat daripada ulama-ulama sirah yang mengatakan bahawasanya Nabi SAW mata syahida. Nabi mati dalam keadaan syahid kerana Nabi itu wafat disebabkan oleh kerana diracun. Diracun. Okey. Ada yang kata maksud Anas tu bila dia nampak racun tu ada je dekat pangkal tekak Nabi tu, dengan makna pangkal tekak Nabi tu berubah warna. Anak anak lidah ni yang tergantung berubah warna disebabkan racun tu. Jadi Anas duk nampak lah bila Nabi senyum, bila Nabi ketawa, nampak. Okey, apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Yang pertama, jawazu qabulil hadiyah minal musyrikin. Boleh menerima hadiah daripada orang-orang yang musyrik ataupun orang-orang yang kafir. Ini istilah kafir jadi trending balik ni kan. Istilah kafir jadi trending balik. Ada yang kata boleh, ada yang kata jangan, ada yang kata diharamkan perkataan tu di rumah. Ya, saya tengok isu ni sebenarnya isu yang simple. Isunya pertama, tak ada siapa pun kata perbuatan memanggil orang kafir secara berdepan ataupun dengan tulisan direct, "Oi kafir." Tak ada siapa pun kata itu adalah perbuatan yang baik. Bahkan itu perbuatan yang jarang pun digunakan oleh kita. Kalau kita dalam majlis rasmi ke, biasanya kalau dalam urusan peribadi kita akan panggil nama dia lah. Acong ke, Asing ke, Mutusami ke, Ramasami ke. Tapi kalau majlis rasmi, kita akan sebut orang bukan Islam, orang beragama lain, orang non-Muslim. Jadi tak ada isu lah. Bukanlah kita larang, bukanlah mesti panggil dia dengan gelaran kafir. Bukan macam tu. Itu salah faham tu. Okey. Yang kedua, isunya adalah perkataan menteri tersebut. Apabila video tu dikatakan dia sebut haramkan perkataan kafir di rumah. Itu yang menjadi polemik. Ada yang menyuruh lihat kepada konteks. Dia kata maksudnya jangan gelar orang kafir lah secara direct. Itu kita setuju. Tapi perkataan tersebut telah menimbulkan polemik. Kok mana pun sangka baik, ia sangka baik. Tapi kalau tanya pendirian saya, wallahu alam, perkataan itu kurang cermat. Kita faham maksudnya kerana dia telah menjelaskan maksudnya, tapi perkataan tersebut perlu selepas ini diperincikan supaya tidak menimbulkan polemik. Kerana bila disebut mutlak begitu, ya mungkin konteksnya dipahami oleh sebahagian orang, tapi zahirnya tak begitu. Zahir perkataan tu, ya kita tak sangka buruk, kita sangka baik. Dia baca Quran, dia mengamalkan ajaran Quran, tapi lafaz zahir hadis tu, lafaz zahir perkataan dia tu perlu diteliti semula, ataupun lepas ni pemilihan perkataan tu biarlah lebih cermat supaya tidak menimbulkan salah faham orang lain. Itu sajalah kalau tanya pendirian saya lah. Ya, wallahu a'lam. Okey. Jadi boleh terima hadiah daripada orang kafir. Tak ada masalah. Kalau orang tu bagi kat kita dan pemberian itu adalah halal untuk kita terima, dan kita boleh terima. Tapi kalau pemberian tu tak halal, umpamanya diberi kat kita benda yang haram pada agama kita, kita tak boleh terima lah. Contohnya macam arak, macam babi, tak boleh lah. Tapi kalau dia bagi benda yang halal, yang kita boleh consume, ahli kitab bagi sembelihan kat kita, kita boleh makan lah.
Kan? Tapi tertakluklah tuan-tuan nak pegang mazhab mana, mazhab Syafi'i ke mazhab majoriti. Kalau mazhab Syafi'i kena check pula lah keturunan dia. Kalau mazhab majoriti selagi mana dia beragama Nasrani ataupun Yahudi maka bolehlah. Kan? Tapi kalau dia bagi benda yang bukan daging, dia bagi benda yang bukan haram, dia bagi contohnya buah-buahan, boleh tak kita terima? Bolehlah. Kan? Bahkan Nabi SAW ketika mana ditanya oleh Asma binti Abi Bakar, ketika mana mak dia yang bukan Islam, mak dia yang kafir datang bertemu dengan dia, dia pada mulanya keberatan lah sebab dia takut. Dia Muslim. Asma ni Muslimah. Lalu dia bertanya Nabi SAW, boleh tak dia melakukan kebaikan, menghubungkan hubungan silaturahim dengan mak dia? Apa Nabi SAW jawab? Sili ummak, hubungkan hubungan silaturahim dengan ibumu. Jangan putuskan hubungan silaturahim itu. Kerana hubungan silaturahim tidak akan terputus walaupun berbeza agama. Agama satu hal, silaturahim satu hal yang lain. Dan agama menyuruh kita menghubungkan hubungan silaturahim. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Taala sekali-kali tidak melarang kamu untuk melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kamu dalam agama, tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak menghalau kamu keluar daripada kampung halaman kamu. Jadi dibenarkan untuk kita menerima pemberian orang yang bukan Islam, orang kafir, orang musyrik dan sebagainya, selagi mana pemberian itu pemberian yang kita halal untuk consume, yang halal untuk kita gunakan. Dan kita pun sebenarnya boleh je berikan hadiah kepada orang bukan Islam. Jiran sebelah rumah kita kafir umpamanya. Kan? Jiran sebelah rumah kita ni kafir. Boleh tak kita bagi kat dia pemberian apa-apa? Dibenarkan. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Faedah yang kedua, hadis ini menjadi hujah untuk mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui uh, perkara ghaib. Tidak mengetahui perkara ghaib. Jadi ini satu kaedah. Nabi tak tahu benda ghaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kat dia. Kalau Allah Taala bagi tahu kat dia, barulah dia tahu. Kalau Allah Taala tak bagi tahu, maka Nabi SAW tak tahu. Dulu pernah jadi polemik lah. Di satu masjid di Perlis ni ada orang tanya saya soalan, saya jawablah. Nabi tahu benda ghaib sekadar yang Allah Taala bagi tahu kat dia. Kalau Allah Taala tak bagi tahu, Nabi tak tahu. Tak puas hati orang yang bertanya. Seolah-olah macam dia nak kata Nabi ni tahu benda ghaib seluruhnya. Tak betul. Kalau Nabi tahu benda ghaib seluruhnya, tak adalah para sahabat tewas di Uhud. Dah tentu Nabi akan buat takhtit, Nabi akan buat perancangan untuk memenangkan. Kan Nabi tahu dah kelemahan di sini dan di sana. Sebab Nabi tak tahulah yang jadi kalah tu. Takdir Allah. Tapi banyak hikmah daripada kekalahan tersebut. Cuma kalahlah. Kan? Dan perkara tu menyedihkan Nabi. Ya? Kan? Kemudian, sebab apa ini membuktikan Nabi tak tahu benda gaib? Sebab Nabi makan benda tu. Kalau Nabi tahu benda gaib, Nabi tahu dah pada pendirian Nabi tu, ya, Nabi tahu yang Yahudi ni dah bubuh racun dekat daging dia, dekat daging yang nak diberikan pada Nabi. Dah tentulah Nabi tak makan. Sebab kalau Nabi makan, membahayakan diri ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk mencampakkan diri, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kamu jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Jadi kita tak bolehlah nak pergi campak diri dalam kebinasaan, apatah lagi Nabi SAW yang bersifat maksum. Kan? Ini tak bolehlah. Jadi sebab itu uh, ini menjadi bukti bahawasanya Nabi tidak mengetahui perkara ghaib melainkan apa yang Allah Taala bagi tahu kat dia. Okey. Itu faedah yang kedua. Yang ketiga, subutu khuluqi al-afu was-samah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi bukti
tetapnya sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memaafkan Yahudi itu. Sahabat Nabi tindakan dah, Nabi maafkan. Dan kalau kita baca hadis-hadis yang lain pun sebenarnya banyak lagi bukti-bukti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memaafkan orang. Nabi maafkan orang walaupun orang tu bersalah besar juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahsy kan, yang bunuh Hamzah. Hamzah ni pak saudara Nabi yang Nabi sayang. Dia bunuh pak saudara Nabi tu. Nabi maafkan dia bila dia masuk Islam. Cuma Nabi kata, boleh tak jauhkan sikit wajah kau daripada aku. Jangan bagi aku nampak. Takut takut tersedih. Bukan Nabi tak maafkan. Tapi Nabi adalah insan. Nabi adalah manusia yang mempunyai perasaan. Bila tengok muka Wahsy, Nabi teringat dekat Hamzah. Nabi maafkan Abu Sufyan. Abu Sufyan ialah orang yang terlibat dalam peperangan, penyebab kepada peperangan Badar. Peperangan Badar kan? Buku yang saya baru tulis. Nak kempen jugalah buku tu kan. Buku yang saya baru tulis, Badar, puncanya Nabi SAW nak pergi ambush rombongan Abu Sufyan lah. Dia yang pergi panggil Abu Jahal untuk tolong. Akhirnya berlaku peperangan. Uhud, dia tak puas hati sebab kalah dalam perang Badar. Dalam perang Badar, Abu Jahal terkorban, Utbah terkorban, Uqbah bin Abi Mu'aid terkorban. Banyak yang terkorban ni. Kepala-kepala jahat ni. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan tak puas hati, dia repeat. Akhirnya dia dapat tewaskan Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Tewas Nabi SAW dalam peperangan Uhud. 70 orang sahabat syahid. Pak saudara dia pun syahid. Hamzah. Abu Sufyan. Abu Sufyan usaha lagi supaya dapat mengumpulkan kebanyakan Arab di semenanjung Arab, membentuk Pakatan Al-Ahzab untuk perang dengan Nabi SAW, sehingga Nabi terpaksa berkubur di Madinah, buat khandak, buat parit untuk menyelamatkan orang Madinah pada ketika itu. Abu Sufyan pemimpin orang Quraisy pada ketika itu. Tapi Abu Sufyan ni akhirnya, bila pembukaan kota Mekah, dia nampak Nabi ni makin lama makin mara ke depan, tak boleh nanti bendung dah. Akhirnya dia pun declare yang dia Muslim. Dan Nabi SAW maafkan dia. Khalid bin Al-Walid, orang yang bertanggungjawab mengalahkan tentera Islam di Uhud. Khalid lah pada masa tu yang berada di saf orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy pada ketika itu, Khalid lah ketuanya yang naik, yang menjadi tentera berkuda. Dengan kepantasan kuda Khalid tu, menewaskan tentera Islam yang telah sebahagian Aceh telah meninggalkan tempat untuk mereka berjaga-jaga, sehingga Khalid pusing bukit tu dan menyerang daripada belakang, dan serangan orang-orang Quraisy datang daripada depan dan belakang. Khalid menjadi penyebab kekalahan orang Islam di Uhud. Tapi akhirnya Khalid ni masuk Islam dan Nabi SAW terima dia. Hebat kemaafan Nabi SAW. Dahsyat kemaafan Nabi ni. Tapi Nabi ambil tindakan pada Yahudi ni. Tapi Nabi ambil tindakan tu bukan kerana Nabi tak maafkan dia. Untuk diri Nabi, Nabi maafkan. Tapi sebab ada yang mati, orang lain mati, dia terpaksalah ambil tindakan. Okey. Yang keempat, subutul mu'jizah li Rasulillah SAW fi salamatihi minas sum al-muhlik li ghairih. Mukjizat Nabi dalam masalah ni ada dua. Dia kata, tetapnya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam terima berita sehingga daging tu cakap yang dia tu ada racun. Lalu Nabi SAW berhenti dan arahkan para sahabat berhenti. Tapi ada jugalah yang terkorban. Bishr bin Al-Bara', seperti mana yang saya sebut tadi lah. Ya. Yang kedua,
Nabi SAW selamat daripada racun tersebut, sedangkan racun yang diletakkan di bahagian yang Nabi makan lebih banyak daripada yang lain. Yahudi itu letak di bahagian betis lebih banyak daripada bahagian lain, dan Nabi makan bahagian tu. Sepatutnya Nabi kena dululah. Tapi Nabi terselamat. Racun yang telah mematikan Bishr bin Al-Bara tidak mematikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu daripada mukjizat yang menunjukkan bahawasanya Allah Azza wa Jalla memelihara nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, hadis nombor 244. Qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibnu Salam, qala haddatsana Abu Muawiyah, qala haddatsana Hisham an Wahab bin Kaisan, qala sami'tu Abdullah ibn Az-Zubair yaqulu 'ala al-minbar, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Surah Al-A'raf ayat 199. Qala wallahi ma amara biha an tu'khadh illa min akhlaqin nas, wallahi la akhudannaha minhum ma sahibtuhum. Sanad ni merupakan sanad yang sahih juga. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ni dalam sahih dia. Maksudnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, Muhammad bin Salam telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Abu Muawiyah telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Hisham telah menyampaikan kepada kami. Daripada Wahab bin Kaisan, dia berkata saya mendengar Abdullah ibn Zubair menyebutkan di atas mimbar. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair ialah sahabat Nabi SAW. Ayah dia sahabat, dia pun sahabat. Ya, Abdullah bin Zubair. Bapa dia Az-Zubair bin Al-Awwam. Okey. Abdullah bin Zubair di atas mimbar, dia berucap. Dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf." Khudhil 'afwa. Ini arahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan arahan ini juga untuk kita lah. Khudhil 'afwa, ambil yang afu. Apa itu yang afu? Afwa ni ambil yang mudah. Berurusan dengan manusia dengan cara yang mudah. Wa'mur bil 'uruf, dan perintahkan sesuatu yang baik, yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang jahil. Lalu bila dia baca ayat Quran ni, Abdullah bin Zubair kata, wallahi, demi Allah, ma amara biha an tu'khad. Allah tidak memerintahkan untuk diambil melainkan daripada akhlak-akhlak manusia. Maksudnya kamu berurusan dengan manusia ni, ambil akhlak yang mudahkan mereka. Ambil sesuatu yang memudahkan urusan mereka. Ambil sesuatu yang mudah untuk mereka berurusan dengan kamu. Wallahi la akhudannaha minhum ma sahibtuhum. Aku akan ambil perkara ini daripada mereka selagi mana aku bersahabat ataupun hidup bersama dengan mereka. Maksudnya, hadis ni ataupun riwayat ni seolah-olah macam nak sebut yang Abdullah bin Zubair sebut perkataan ni ketika mana dia pernah jadi pemerintah sekejap. Sebelum dia ditentang oleh kerajaan Bani Umayyah. Kerana Abdullah bin Zubair ni dia pernahlah dilantik menjadi khalifah oleh penduduk Hijaz. Jadi berlaku orang kata apa, pertelingkahan antara dia dan Bani Umayyah, dan akhirnya dia ditangkaplah. Tapi tak apalah yang tu, cuma disebut ni nak bagi tahu arahan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi yang merupakan pemimpin orang Islam pada ketika itu, ambil yang mudah. Maksud ambil yang mudah ni, kita berurusan dengan cara yang mudah. Jangan menyusah-nyusahkan. Kalau boleh maafkan, maafkan. Kalau boleh move on, move on. Itu maksud dia. Sebab tu
Bila sebut afu ni, dia ada satu doa yang kita kena banyak berdoa di hujung-hujung bulan puasa ni, iaitu Aisyah bertanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi. Aisyah bertanya, kalau dia bertemu dengan malam Al-Qadr nak baca apa? Nabi kata baca doa Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada sebahagian disebut Allahumma innaka afuun karim. Tapi perkataan karim tu tak sabit dalam riwayat hadis. Allahumma innaka afu. Ya Allah, sesungguhnya engkau ni afu. Engkau ni afu. Tuhibbul afwa. Engkau sukakan pengampunan. Fa'fu anni. Ampunkan saya. Kalau kita tengok kat sini, perkataan afu digunakan. Allahumma innaka afu. Wahai Tuhan, engkau pengampun. Kenapa disuruh baca ni? Sebab dalam Al-Qadar, malam Al-Qadar ni, selain daripada dia memberikan kita pahala lebih baik daripada 1000 bulan kalau beribadat pada malam itu, menghidupkan malam pada malam itu, kita inginkan juga pengampunan. Kerana ada orang dia banyak pahala dia, tapi dosa dia pun berganda-ganda juga. Jadi kita minta dua-dua sekali. Gandaan pahala pun kita mau, dalam masa yang sama pengampunan dosa pun kita mau juga. Okey. Apa maksud afu kat sini? Tengok. Ya Allah, engkau ni maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau suka kepada pengampunan. Apa maksud pengampunan? Maksudnya maafkanlah manusia ni. Jangan ambil tindakan pada manusia atas kesalahan yang dia buat. Jadi ambil yang mudah untuk mereka. Terima taubat mereka. Allah Azza wa Jalla berurusan dengan kita dengan cara yang mudah. Hamba minta ampun, cukup syarat Allah Ta'ala ampunkan. Dengan janji Allah Azza wa Jalla. Kan? Kita pun bila berurusan dengan manusia pun begitulah. Kan? Ha. Kita pun begitu. Berurusan dengan manusia dengan sesuatu yang memudahkan urusan mereka. Terutama pemerintah lah. Baik. Wa'mur bil 'uruf. Suruh orang buat benda baik. Suruh orang buat benda baik ni termasuk juga larangan terhadap mungkar. Maksudnya larangan terhadap mungkar ni maksudnya mereka perlu buat benda baik baru tak diingkari. Wa a'rid 'anil jahilin. Berpaling daripada orang jahil. Kerana kalau kita nak berurusan dengan orang yang cerdik, mudah sebab dia senang faham. Tapi kalau dia tu jahil, nak berurusan dengan dia tu payah. Ya? Nak berurusan dengan dia tu payah. Okey. Jadi paling aja daripada orang yang jahil, jangan berdebat banyak-banyak. Arahan daripada Allah. Tapi bukanlah bermakna kita tak dakwah pada orang yang jahil ni, dakwah lah. Tapi kalau tengok pada satu tahap, dia memang tak nak faham. Dan kalau kita teruskan, memang tak boleh dan tak ada faedah. Tinggalkan. Kita tinggalkan. Okey. Okey, kita pergi kepada riwayat yang berikutnya. 245. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Muhammad ibn Salam. Qala akhbarana Muhammad ibn Fudail ibni Ghazwan an Laith an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ni sanad dia dhaif sikit.
Sebab ada perawi yang, kalau tuan-tuan tengok, ada perawi yang nama Laith. Laith ni Laith bin Abi Sulaim. Dia adalah perawi yang dituduh sebagai uh, mudallis, dan dalam masa yang sama dia juga dhaif. Laith. Tapi walaupun sanad riwayat ni dhaif, dia dhaif ringan, dan oleh kerana ada riwayat lain yang menyokong kandungan hadis ni, maka hadis ni dinilai sebagai hasan li ghairi. Okey, maksud dia, Al-Imam Al-Bukhari berkata, Muhammad bin Salam telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Muhammad bin Fudail bin Ghazwan telah mengkhabarkan kepada kami daripada Laith, daripada Tawus, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru." Ajarkan, ajarkan kepada manusia. Ajar kepada manusia. Wa yassiru, mudahkan urusan mereka. Wa la tu'assiru. Ya. Jangan menyusah-nyusahkan. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang daripada kamu marah, hendaklah dia diam. Okey. Alim. Ajar. Ajar apa? Ajar benda yang bermanfaat. Ajar manusia. Apa yang bermanfaat untuk mereka, kita ajar. Sebenarnya mengajar ni, dia adalah satu peluang untuk mendapatkan pahala yang banyak. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalatha." Apabila anak Adam mati, akan terputus amalan melainkan bertiga. Apa dia? Sadaqatin jariyah, sedekah yang jariyah, sedekah yang berjalan, wa ilmin yuntafa'u bih, wa waladin salih yad'u lah. Ya. Yang mana Nabi SAW sebut kat sini, semua amalan tu terputus untuk orang tu bila dia mati, kecuali tiga. Sedekah jariah. Sedekah jariah ni, sebahagian kata dia wakaf. Maksud walau kita mati, dia berjalan selagi mana harta tu berkekalan. Tapi yang ni, tak semua orang boleh buat. Sebab wakaf ni kadang-kadang memerlukan belanja. Kan? Wa ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Yang ni, kalau boleh mengajar, ada ilmu yang bermanfaat, ajar. Ilmu yang bermanfaat ni akan kekal. Sebab tu imam-imam besar mazhab kita ni, termasuklah Rasulullah tu sendiri pun adalah guru. Kan? Nabi tu guru yang terbaik lah. Uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Jadi Nabi SAW bila dia mengajar kepada umat tentang ibadah, tentang akidah, apa saja yang bermanfaat untuk menyelamatkan manusia ni daripada neraka, Nabi SAW akan dapat pahala. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Begitu jugalah guru-guru, ulama-ulama besar, ulama-ulama mazhab, mereka ni mengajar manusia sehingga manusia boleh memahami dalil, boleh memahami hukum hakam syarak, boleh memahami akidah-akidah Islam dengan susunan karangan daripada mereka, maka mereka akan dapat pahala walaupun mereka telah meninggal dunia. Wa waladin salih yad'u lahu, anak yang anak saleh mendoakan. Anak saleh ni ialah kita didik, belum tahu lagi, belum tentu lagi boleh berdoa untuk kita. Kan kita bolehlah didik supaya dia saleh, tapi belum tentu dia doa untuk kita. Tapi ilmu yang dimanfaatkan kita boleh uruskan. Itu kita boleh usahakan. Yalah, tapi kita bersedia jugalah supaya anak kita menjadi saleh, ya. Baik. Ajar. Alimu. Ajar manusia. Ajar apa? Bermanfaat. Besar ke kecil ke, ajar. Sebab kadang-kadang ada orang dia suka pelekeh kita. Dia kata, apa cerita benda-benda ni? Kita bincang benda besar-besar. Benda kecil-kecil ni tak payahlah buang masa. No. Benda kecil ke, benda besar ke, selagi mana bermanfaat, insya-Allah ada pahala. Kan? Sebab itu ulama-ulama hadis, mereka tak kira, ada je riwayat mereka akan riwayat. Ada je jalur yang sahih mereka akan sampaikan. Ada je riwayat-riwayat hadis daripada Nabi mereka akan sampaikan.
Dulu kan saya pernah cerita, Abu Ayyub Al-Ansari bermusafir daripada Madinah pergi ke Mesir. Nak dengar sebuah hadis ya. Bukan hadis yang berkaitan dengan pemerintahan ke apa ke. Hadis berkenaan dengan akhlak. Tapi bagi dia besar. Walaupun mungkin bagi sebagai orang kecil, tapi bagi dia besar. Jabir bin Abdullah Al-Ansari bermusafir daripada Madinah pergi ke Syam. Hanya semata-mata nak dengar satu hadis yang berkaitan dengan akhlak juga. So, golongan salafus salih, mereka cuba untuk memanfaatkan ilmu yang bermanfaat, tak kira bab apa pun. Bab akhlak ke, bab fiqh ke, bab akidah ke, selagi mana ia bermanfaat, mereka akan gunakan, mereka akan sampaikan. Kerana itu bermanfaat. Mungkin benda-benda yang kecil ni lebih mudah orang ingat dan lebih mudah orang amal daripada benda-benda besar, mana kita nak tahu. Kan? Kadang-kadang ada orang ni dia fikir pemerintahan negara itu yang paling besar sekali. Ya, kita tak nafi itu adalah penting. Tapi yang nak jadi pemerintah ni seorang. Dalam sebuah negara, pemerintah seorang. Tapi kalau salat, kita ajar tentang akhlak, kita ajar tentang benda-benda kecil, wuduk dan seumpamanya, semua orang perlu ambil. Kerana semua orang kena salat. Jadi benda-benda ni kadang-kadang kita rasa kecil. Tapi capaian dia luas. Yang mengamalkannya luas. Okay? Wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan susahkan. Bahkan dalam riwayat, sebahagian riwayat, Nabi SAW sebut ni pada wakil yang Nabi nak hantar pergi Yaman. Yassira wa la tu'assira. Nabi hantar Muaz kan. Dan Abu Musa pergi Yaman, Nabi pesan ni. Mudahkan, jangan susahkan. Mudahkan urusan, jangan susahkan. Kalau ada pandangan yang susah dan mudah, dua-duanya tidak berdosa. Ambil yang mudah. Jangan ambil yang susah. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila marah diam. Kenapa marah diam? Nabi SAW ada ajar beberapa perkara. Yang pertama, bila marah isti'adah. Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Dalam hadis, Nabi SAW tengok ada dua orang sahabat bergaduh. Lepas tu Nabi sebut, Nabi kata, aku tahu satu kalimah. Inni la'alamu kalimatan law qalaha ahadukum zahaba ma yajid. Nabi kata. Bukan maqal. Aku tahu satu kalimah kalau disebut perkataan tu akan hilang apa yang dia mahu. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebut a'udzubillah. Kerana marah tu daripada syaitan. Yang kedua, diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila seseorang daripada kamu marah, diam. Kenapa kena diam? Sebab waktu marah ni, waktu kita punya darah sedang membuak-buak, takut bila kita buka mulut, kita tak boleh kontrol lidah kita. Takut termaki, termencarut, terfitnah orang lain pula, terkutuk, melampaui batas. Diam. Tahan. Tahan. Dalam riwayat yang lain disebut, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis wa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaja. Kama qala. Nabi SAW kata, kalau salah seorang daripada kamu marah dalam keadaan dia berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau hilang marah tu tak apalah, kalau tidak, hendaklah dia baring mengiring. Baring mengiring. Kenapa nak suruh duduk? Kalau berdiri, mungkin dia boleh terajang orang. Nabi suruh duduk. Susah sikit nak terajang waktu marah. Kalau tak hilang juga, baring mengiring. Dalam riwayat yang lain disebut, apabila marah ambil wudu. Tapi riwayat ini ada dhaif sikit, cuma tak apalah. Dalam fadail amal, boleh dipakai. Dalam fadail, boleh dipakai. InsyaAllah. Jadi itulah serba sedikit yang boleh saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama saya, menemani saya petang ni. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Dan saya nak ucapkan terima kasih jugalah pada Global Ihsan yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah kita ni, insya-Allah. Jadi saya letak kat sini sekejap. Sekejap ya. Aku lupa. Okey. Kita tengok kalau ada soalan. Banyak soalan ni. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Macam mana saya nak jawab dekat kawan-kawan saya yang selalu kata saya sesat Wahabi dan benda buruk yang lain waktu cikgu tengah mengajar?
Saya ada baca hadis larangan bohong untuk buat lawak dan baca hadis. Ada tak hadis Al-Quran untuk bagi mereka senyap? Kalau ada, saya pun nak baca juga. Tapi bila mereka fitnah kita, bila mereka tohmah kita, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi pahala kat kita. Kalau benda yang mereka sebut tu adalah fitnah, benda yang mereka sebut tu adalah tomahan yang tidak benar. Jadi sabar je lah. Itu yang saya boleh kata. Kesabaran tu ada pahala. Dan terus mengajar benda yang baik, terus sebarkan benda yang sunnah. InsyaAllah. Ustaz suka ke kalau pengikut Ustaz buat grup Facebook untuk membongkar fitnah yang dilontarkan kepada Dr. Mazhar dan Ustaz dan menunjukkan keburukannya seperti baca hadis palsu dan cerita khurafat? Saya tak faham. Tak perlu buat ni. Selagi mana kita tahu hadis tu adalah hadis yang palsu, cerita tu adalah cerita khurafat, kita bagi tahu je lah. Pertama kita bagi tahu kat dia lah, kalau dia tertutup atau terbuka dah ramai orang tahu, so kita buat penjelasan. Tak perlu kita maki orang, hamun orang, tak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke doa Aisyah ni kita berdoa pada siang hari? Pertama doa tu Aisyah nak baca waktu Nabi ajar Aisyah baca untuk malam Lailatul Qadar lah. Tapi nak baca pada siang tak ada masalah, memang kita minta keampunan pada Tuhan bila-bila masa saja. Assalamualaikum Dr. Zaimil. Waalaikumsalam. Saya ada dengar yang ada bacaan-bacaan qari yang berirama lagu berasal dari Syiah. Adakah itu benar? Saya tidak pasti dan saya tidak tahu. Okey, itu saja yang saya boleh jawab. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.